Tiga soalan. Yang pertama, kalau dua-dua baik kan, dia kita kata di bahang apa politik kan, baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, dia hukum pilih pemimpin ni kita kena faham dulu. Pada asal dalam bab muamalat ni adalah harus. Disebut dalam bab fiqh al-aslu fil asya' ibahah. Dia bab pemerintahan ni pun termasuk dalam bab muamalat. Asal pada satu perkara itu adalah harus. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana apa? Memilih pemimpin ni dia tak termasuk dalam rukunuddin, rukun agama. Sama ada rukun Islam, rukun iman atau rukun agama. Dia ada tiga rukun. Dia tak termasuk mana-mana rukun. Dan kita kata dalam bab memilih pemimpin ini juga, dia bukan di dalam bab usul akidah, tunjang akidah. Dia adalah dalam bab cabangan furu', yakni cabangan akidah semata-mata. Sebab kalau kita kata adalah usul tunjang, maka kalau kita tak pilih pemimpin, kafir lah kita. Tu tunjang akidah. Dah. Dia usul akidah ni kepercayaan kepada Allah, keimanan kepada Allah Ta'ala, keimanan kepada Rasul, itu usul akidah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bila dia adalah masalah-masalah furu', ni masalah cabangan semata-mata, maka hukumnya adalah harus untuk memilih pemimpin. Dua-dua pemimpin tu baik. Kita kata dua-dua ni bagus, dua-dua ni soleh, dua-dua ni kita kata orang yang diketahui dia punya kebolehan dia dalam mentadbir negara dan sebagainya. Maka dalam bab memilih pemimpin ni kita ijtihad. Dengan keyakinan kita. Dan ijtihad tu pula mesti berdasarkan kepada dalil dan hujah. Jangan kerana kita ijtihad tu disebabkan satu berita yang kita pun tak pasti. Sebab bab politik ni kita kena tahu bila masuknya musim pilihan raya, yang ni serang ni, yang ni serang ni, kita pun tak tahu mana satu betul. Kan? Sebab tu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam firman Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila datang kepada kamu satu orang mendatangkan berita, khabar dan sebagainya, fatabayyanu, maka selidikilah. Jadi jangan kita terus terima, ada kacau juga kan. Kadang-kadang sebab ini bukan parti saya terima terus. Yang ni parti saya, orang tu kata, saya takkan terima apa dia kata. Oh, kacau. Kalau gitu habislah kita. Sebab apa? Kita ada ketaksuban pada parti, itu menyebabkan kita meninggalkan firman Allah, iaitu fatabayyanu, selidiki. Itu benda wajib. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut-takut kita termasuk dalam golongan yang apa? Golongan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Kan? Ijtanibudz dhann, inna ba'dadz dhanni itsm. Kan? Wahai orang yang beriman, hindarilah kamu daripada sangka, kerana sebahagian daripada sangka itu dosa. Kita tak tahu benda ni betul ataupun tidak. Bila dah tak tahu tu, hati-hatilah. Takut-takut kita termasuk dalam orang yang berbuat dosa, kan? Ghibah ke, fitnah ke dan sebagainya. Maka tak boleh kita nak paksa orang. Kamu kena mengundi dia ni. Kalau kamu tak mengundi, kamu ni bukan Islam, contohlah. Kalau kamu tak mengundi saya, kamu ni tak sokong Islam, pun payah juga. Kalau kamu tak sokong saya, kamu ni berdosa besar. Tak boleh gitu. Sebab ni bukan dalam bab usul akidah. Ini dalam bab furu'ul akidah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kedua-duanya bagus, dipersilakan nak pilih mana satu. Dipersilakan nak pilih mana satu, silakan, tak ada masalah pun. Kalau itu bagus. Bahkan kita kata pada pendapat saya lah. Pada pendapat saya ni, kita tengok orang tu yang dia bagus pada sudut
kebolehan duniawi dia, dan dalam masa yang sama dia ada satu, kita kata apa, semangat untuk mempertahankan hak-hak agama ataupun maruah agama. Kerana bab politik ni dia berkait dengan bab pentadbiran, bab ekonomi, ya, bab kita kata sosio-budayanya, bab sosialnya, kemudian bab yang berkait dengan kita kata apa namanya, macam mana nak elokkan di sudut pendidikannya dan sebagainya. Kerana itu kita kata bagi politik ada ahli dia. Bagi ulama, mereka ni bagi saya lah, mereka sepatutnya jadi orang yang natural, tengah-tengah, tak masuk dalam parti A, tak masuk dalam parti B. Bukan bermakna mereka ni tolak politik, tak mesti. Dan bukan bermakna kalau saya kata begini, ulama ni patut jadi tengah-tengah, bukan bermakna kita mengasingkan politik daripada Islam, tidak. Tetapi politik itu kita dah kata tadi, dia didasari dengan apa? Berkait dengan bab pentadbiran, berkait dengan bab ekonomi, berkait dengan bab pelancongan nanti, berkait dengan bab pendidikan, berkait dengan bab sosial budaya dan sebagainya. Yang semua itu memerlukan ahlinya. Sebab itu disebutkan dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tak tahu. Sekarang ni bila kita kata seorang mekanik, kita nak pergi ke kedai kereta, tiba-tiba kita pergi tanya ke hospital, macam mana nak elokkan kereta saya ni? Oh, kacau. Serahkan pada ahlinya. Tetapi para ulama tu berada tinggi daripada segala parti-parti politik. Dada agama, dada para ulama itu lebih dijulang tinggi daripada parti-parti politik. Tidak seharusnya kita kata para ulama ini mereka kita kata apa, seolah-olah berada dalam satu parti politik yang akan menyebabkan apa, terhalang daripada dakwah. Takut-takut nanti ada fatwa ataupun ada perkara yang akan bias kepada sesuatu. Kita tak nak para ulama ini dipegang oleh parti-parti tertentu. Bahkan kita nak para ulama ini mereka boleh menegur siapa pun, memberi nasihat dan panduan kepada sesiapa pun. Itulah para ulama. Nah, maka ini pada pendapat saya lah. Nah, sebab itu kalau tuan-tuan sendiri tengoklah, kalau contohnya ulama ni duduk dengan parti ni, orang akan kata tu ulama parti tu ulama apa sesat tu. Nah, semata-mata sebab berlainan parti, orang awam dia tahu apa. Bahkan akan turunnya martabat para ulama tu dengan caci maki pihak lawan daripada parti yang lain. Sedangkan bab politik ni kita kata subhanallah, kita dah tahu bagaimana rencamnya, bagaimana kita kata lapangannya politik ini yang penuh dengan kita kata akhbarnya, penuh dengan berita-beritanya, penuh dengan fitnah-fitnahnya dan sebagainya, penuh dengan kita kata macam-macam perkara yang berkait. Tiba-tiba ulama pula berada sekali dalam lapangan tersebut, kita risau. Yang pertamanya takut martabat ulama tu sendiri dijatuhkan. Yang kedua, menyebabkan terhalangnya ulama itu untuk berdakwah dengan lebih luas, sebab ulama ni menjadi panduan kepada masyarakat. Yang ketiga, akan menyebabkan ulama itu terkadang mengeluarkan fatwanya bias kepada politik ataupun parti yang dia inginkan, yang dia bersama dengan parti tersebut. Kita tak nak ulama bias, kita nak ulama yang boleh menegur dengan sebenarnya menggunakan Al-Quran, Sunnah dan juga kitab-kitab para ulama kita, manhaj an-nabawiyah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita katakan para ulama ni dia penasihat, tempatnya lebih tinggi, ya. Tarafnya para ulama itu lebih tinggi daripada dada-dada parti politik. Dan orang-orang ahli politik itu seharusnya sentiasa ditunjuk ajar oleh para ulama. Sebab tu kita pergi mana-mana pun, saya dipanggil ceramah ke mana-mana pun, memang kita akan apa? Kita akan bawa mereka ni kembali kepada Allah. Kita akan beri tausiah, nasihat kepada mereka, bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mereka panggil saya pun, mereka panggil, pernah ada panggil pun, saya kata kita buka kitab pengajian fardu ain ataupun apa, sekadar ceramah umum, tak ada kait dengan mana-mana parti politik.
Walaupun ini parti A panggil saya, parti B panggil saya, tidak. Karena apa? Kita nak semuanya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesedaran inilah mudah-mudahan pentadbiran yang mereka tadbir itu, mereka akan tadbir dengan ciri-ciri Islami yang ada pada diri mereka, hasil daripada panduan para ulama, para murabbi, para mursyid kepada ummah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia panjanglah pula kan soalan pertama. Soalan kedua, dia kadang-kadang ni kita kata unsur ketaksuban ni membawa kepada isu politik ni perkara cabang. Disebabkan taksub menyebabkan kita menjadikan isu politik ni sebagai perkara usul dalam akidah. Terjadi tak pada hari ini? Terjadi. Seolah-olah orang yang tak sokong kita dikatakan menentang agama Allah Ta'ala. Orang yang tak sokong kita seolah-olah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkara ijtihad. Macam mana kita nak tahu dia ni menentang Allah Ta'ala ke tidak? Nah, ini perkara ijtihadi semata-mata. Perkara yang berkait dengan bab keduniaan, ijtihad duniawi, yang mana kita katakan di sini tidak boleh kita nak masukkan dia ke dalam bab usul, dalam bab akidah. Kadang-kadang tu sampai ke tahap kita kata ada fatwa-fatwanya yang mengatakan tidak boleh solat di belakang orang seberupa parti ni, nanti tak sah solat. Tak boleh makan sembelihan dia, nanti tak sah sembelihan dia dan sebagainya. Subhanallah. Nah, kalau masuk parti saya, maka itu dengan makna dia masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kacau ni. Ada tuan-tuan ni baru-baru ni kita dengar satu video daripada satu, subhanallah, dia ulama duduk dalam satu parti, subhanallah, tetapi tak boleh nak mengatakan masuk parti ini dikira sebagai masuk ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kalau parti yang lain orang tu bukan ahli sunnah wal jamaah, apatah lagi yang bebas kan? Kalau bebas ni pluralisme ke apa? Nah, subhanallah, tak boleh kita nak sampai ke tahap itu. Ya, sehingga kita menyatakan bahawa kalau tidak menyokong maka berdosa besar dan sebagainya. Tidak. Ini semua adalah ijtihad yang terpulang kepada kita dengan kita melihat, dengan kita menilai mana yang terbaik di sudut kebolehan dia, golongan profesional yang memang mereka ini lebih layak untuk berada di dalam landasan politik. Dan juga dalam masa yang sama kita melihat bagaimana sifat dan akhlak mereka di sudut agamanya, macam mana dia mengamalkan agama dia dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan para ulama pula membimbing mereka, maka itulah yang akan menjadikan mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tak nak adanya pengembangan tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah ni apa dia? Iaitu golongan yang menjadikan ijtihad politik tu sebagai bab akidah. Tak sokong ni maka dia ni kafir, tak sokong ni maka dia ni sesat, tak sokong ni maka dia ni bukan Islam, tak sokong ni maka dia ni musuh Islam, tak sokong ni maka dia ni musuh Allah. Bukan. Dalam bab mengkafirkan orang ni bab yang besar tuan-tuan. Dalam bab tauhid, kalau kita mengaji tauhid, mengkafirkan seseorang itu bab yang besar. Mengkafirkan ahlul qiblah, bahkan disebutkan 72 golongan itu sekalipun kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Sehingga kan para ulama kita mengatakan, kalau kita tersalah mengatakan 1000 orang kafir itu sebagai Islam, lebih elok daripada kita mengkafirkan seorang Islam. Kita tersalah, kita tengok 1000 orang kafir itu, kita tahu ramainya orang Islam. Tersalah tu, tak apa lagi kata para ulama, lebih elok lagi daripada kita mengkafirkan walaupun satu orang Islam. Subhanallah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, debat politik ini sekejap kita kata mengatakan, bahkan ada golongan yang mengatakan kalau sokong ni maka dia sokong kekufuran, kerana dalam tu ada orang kafir dan sebagainya. Kita kena faham, kita ni negara majmuk. Kita ni negara yang berdasarkan kepada kewarganegaraan bangsa. Beza dengan zaman Rasulullah SAW, zaman khilafah, itu kewarganegaraannya itu menurut kepada bab agama.
Nah, sebab itu dikelaskan. Okey, kalau orang Islam, keistimewaan dia begini. Kalau bukan Islam begini. Tapi kita ni negara bangsa. Nation of state, kan? State of nation, kan? Kita ni negara bangsa. Bila negara bangsa dan masing-masing berkongsi kuasa. Maknanya apa? Pakatan ni pun ada ni, pakatan ni pun ada orang kafir, sama-sama ada orang kafir. Maka adakah kalau kita nak kata orang ni sokong pakatan ni, maka dia ni sokong kekufuran ni. Yang ni pun sama juga. Yang ni pun sokong ni pun sokong kekufuran, kacau. Nah, dia prinsip dan dasar parti itu tak boleh kita nak samakan dengan pakatan. Orang masuk bab politik pula nak. tapi ini secara benda yang isu yang patutnya kita beritahu lah. Nah, kadang-kadang disebabkan pakatan dia kata prinsip dan dasar parti ni adalah menyokong kepada kekufuran. Tak mesti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kerana kita ni adalah negara bangsa. Ya. Hari ni orang kafir duduk dengan si A. Akan datang orang kafir tu yang kita dok kata, yang kita dok marah tu pula duduk dengan kita pula. Akan datang pula duduk dengan orang lain pula. Gitulah politik. Strateginya nak dapat negara macam mana kalau tidak ada penggabungan sebegitu rupa. Satu kita kata jangan masuk dalam bab akidah. Nah, sehingga bab kita bila kata begini mengkafirkan orang dan sebagainya, sebab tu kita kena pentingkan ya, di sudut dakwahnya ya, di sudut kita membantu ya, mereka-mereka ya, para alim ulama. Itu yang paling penting, kita bantu mereka untuk mereka ni jumpa dengan seluruh umat, para pemimpinnya, kemudian daripada golongan marhainya dan sebagainya, semua kita jumpa supaya apa? Supaya semuanya dapat kembali memahami agama dengan sempurna dalam hidup mereka. Daripada situlah mereka dapat didik kehidupan mereka ini dengan pelaksanaan agama yang sebenar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nak bahas panjang lebar tu panjang lagi. Zaman Nabi adanya Darul Islam, adanya Darul Harbi, adanya Darul Mu'adah. Itu semua konsep-konsep yang dengan zaman kita sekarang ni tak sama. Kita ni demokrasi berparlimen. Tetapi kita ada kita punya step di dalam mengurus tadbir sesuatu perkara. Ya, kita ada badan kehakiman kita ada kemudian majlis raja-raja, kemudian kita ada menteri-menteri, barisan menteri, jemaah menteri dan sebagainya. Bukan senang kita nak melepasi suatu had kuasa kalau seorang tu dilantik menjadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Ya. Bukan senang kita kata kalau naik ni habislah negara kita jadi negara kafir. Tak mesti. Sebab kita ni satu-satu ahli dewan ataupun ahli parlimen dia tak boleh melanggari daripada had kuasa dia. Kerana apa? Kita ada had kuasa yang tertinggi, kita ada majlis raja-raja kita lagi. Nak melepasi setiap sesuatu tu perlu lalui jemaah menteri, perlu lalui lagi badan kehakimannya dan sebagainya. Ini kita kata kaedah dan proses yang saya rasa tuan-tuan semua maklum. Nah, maka insya-Allah setakat ni sajalah tuan-tuan. Dan kalau dua-dua tak baik, mana kita nak pilih? Nah, adakah wajib kita pergi mengundi juga? Kata kaedah dalam kaedah fiqh, akhaffud darurain. Akhaffud darurain ni apa? Ambil yang paling kurang mudarat. Tengok saya pun tak tahulah, nampak dua-dua mudarat. Dua-dua mudarat. Adakah wajib? Tak wajib pun. Tak ada masalah sebab dia bukan usul akidah. Itu kait dengan ijtihad dia. Nah? Jangan taksub juga lah. Itu sahaja. Iya betul. Nah, ini bukan berkait dengan usul. Kalau kait dengan usul akidah, ya wajib. Wajib. Kalau tak pergi dosa besar. Tapi masalahnya dua-dua tak baik. Kita nak pilih mana? Dua-dua nampak minum arak, yang ni minum arak, yang ni pun minum arak. Contoh ni secara zahir nak kata tak baik tu secara zahir. Tak boleh kita dengar orang cakap. Oh, tak boleh. Nak kata dua-dua tak baik tu kena zahir kefasiqan. Tapi macam mana kalau contohnya satu orang ni tiba-tiba dia ni YB, dia ni calon. Ya, dia ada calon A, calon B. Calon A dengan calon B ni ataupun calon A saja dia pergi masjid contohnya. Yalah kita kata musim dah raya kan. Masjid pun pergi doa dia lama, contohlah kita ini saya tak ada nak kata apa-apa. Tapi apabila dulunya zahir kefasikan, tiba-tiba terzahir pula seolah-olah ada isyarat taubat, maka tak terpakai kefasikan yang dulu.
Nah, tak terpakai kefasikan yang dulu. Sebab itu dalam bab wali, nak jadi wali, nak menikah anak orang, nak menikah anak dia, kalaulah dia ni zahir kefasikan, dia ahli minum arak, ahli judi dan sebagainya, macam mana dia nak jadi wali? Tak boleh, dia fasik. Cara dia macam mana? Cukup dia ni isytihar taubat, jadi wali. Nak masuk Islam, apa namanya, nak kahwin sekalipun, orang tu nak masuk Islam, kita tak tahu sebab apa, dia ni sebab nak kahwin ke ataupun sebab memang betul-betul nak masuk Islam, tak perlu tanya dah. Ini contohnya lah. Maknanya apa? Kalau zahir pada kita dia ni seolah-olah ada isyarat taubat, maka tak boleh kita nak menyatakan kefasikan dia yang dulu. Nah, itu dia. Dan apa namanya, yang ketiganya, kalau kita duduk di negara kafir, nah, kita nak pilih yang mana, sama juga kaedah dia akhafud darurain, pilih yang kurang darurat, kurang mudaratnya, tak ada masalah pun. Nak pilih antara dua, yang mana kalau kita tengok, mungkin kadang-kadang ada di kalangan orang kafir ni dia boleh jaga maslahat orang Islam pun ada juga. Macam mana yang berlaku Raja An-Najasyi menjaga maslahat para sahabat yang hijrah pada kali pertama, akhirnya Raja Najasyi itu masuk Islam. Nah, kita tengok balik sirah, bagaimana disebutkan dalam sirah Syekh Mubarak Furi, bagaimana Nabi SAW buat piagam Madinah, Nabi SAW buat perjanjian dengan golongan Nasrani Najran, Nabi SAW buat perjanjian Hudaibiyah. Banyak perjanjian Nabi SAW tu kita kaji balik, kita tengok balik, dan kita kaji balik sistem Nabi SAW dengan sistem kita, adakah sama? Sistem negara bangsa dengan sistem negara yang berpaksikan kepada agama, itu sahaja dah beza. Sistem demokrasi dengan sistem khilafah, itu sahaja dah berbeza. Maknanya hukum jadi berbeza, tak boleh kita nak samakan. Jadi benda ni perlu diteliti. Nah, jangan kita bermudah-mudah. Wallahu taala a'la wa a'lam.